Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua 18 orang pelajar yang ada join kelas JM pada hari ini. Oke, terima kasih sebab masih, good morning Andy, sebab masih setia bersama kelas JMK. Mari kita semua terus berjuang untuk memastikan kita punya misi dapat A, dapat kita realisasikan di semester 2. Ayo kita cari A. Oke, so jom kita lihat tajuk pembelajaran kita hari ini iaitu susun lapis masyarakat. Susun lapis masyarakat. Okey, hadiah masih ada berjalan seperti biasa ya. Tapi mungkin untuk hari ini apa yang cikgu akan buat, cikgu akan panggil nama lah sebab sulit untuk cikgu detect siapa yang jawab. So cikgu akan run nama dari bawah lah. So kalau nama tu tiada, cikgu akan naik pergi atas ikut senarai nama. Okey kan? Okey, so kita mulakan. Okey, seperti yang cikgu katakan, hari ini kita akan belajar pembangunan masyarakat untuk tajuk baru 2.2 susun lapis masyarakat. So, seperti biasa, sebelum kamu menganalisis apa yang terdapat dalam susun lapis masyarakat, kamu perlu tahu definisi ataupun konsep susun lapis. So, susun lapis dari segi definisinya merujuk kepada lapisan dalam masyarakat ataupun struktur sosial. Lapisan dalam masyarakat atau struktur sosial. So, kamu tahu di dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu zaman Melayu Lama, susun lapis masyarakat itu terdiri daripada beberapa lapisan. Siapa tahu berapa lapisan? Zulika. Zulika berapa? 4 lapisan, betul. Okey, ada Vanessa? Tiada? Teresa, apa salah satu lapisan paling atas itu apa, Teresa? Raja. Okey, Teresa Raja, betul. Selepas Raja, Sonia siapa? Lapisan kedua? Sandra, Sonia tidak muncul. Sandra, lapisan kedua? Bangsawan juga. Bangsawan, betul. Lapisan ketiga, Rosen? Rex? Petani. Petani, lapisan ketiga. Itu contoh orang yang ada pada lapisan ketiga. Tapi petani itu tergolong dalam susun lapis apa? Itu contoh golongan dia. Rakyat juga. Okey, rakyat. Siapa ni? Rosen? Ya juga. Sorry juga lambat. Okey, Rosen rakyat. So, betul. So, Rex rakyat adalah lapisan ketiga. Contoh rakyat ialah seperti petani. Okey? So, Rex lapisan keempat. Rex apa? Apa itu? Hamba. Okey, betul. Hamba. Okey, betul. So, dalam lapisan raja, dia merujuk kepada inilah raja. Sorry, cikgu lupa tulisan. Merujuk kepada raja, kemudian permaisuri dia dan juga anak-anak raja. Okey, itu yang ada dalam golongan yang pertama, susun lapis yang pertama paling atas iaitu raja, golongan raja. Okey, untuk pembesar kamu ada ini, bendahara, penghulu bendahari, temenggung, laksamana, perdana menteri, syah bandar dan keluarga kepada semua inilah keluarga bendahara, keluarga penghulu bendahari, keluarga temenggung, keluarga laksamana, keluarga perdana menteri, keluarga syah bandar. Okey, so di sini kamu tahu, kamu mesti faham ini. Pembesar termasuklah ataupun bangsawan ini, golongan pembesar atau bangsawan ini, kamu tulis di sini bangsawan lah ya, bangsawan. Termasuk ini, semua jawatan ini, okey? So, cikgu ingin tanya, Fitri, ada Fitri kah? Fitri? Okey, kalau tidak kita terus. Azrina, bagi tahu cikgu contoh watak bendahara. Kita pergi laju ni. Bendahara Paduka Raja. Nama dia? Tun Perak. Okey, betul. Thank you. Okey, penghulu bendahari. Siapa penghulu bendahari yang kamu ada jumpa dari bab 1 hingga bab 8? Walaupun dia bukan di Melaka. Okey, Neil. Adakah Neil? Tidak? Tasha? Mira? Mary?
Merilina memang tidak masuk tuh. Mary, siapa contoh watak penghulu bendahari? Sri Naradiraja. Oke, pandai Mary. Itu di Melaka, betul. Kalau di luar Melaka, Oke. kalau di luar Melaka siapa? Tahukah? Tidak ingat tuh Cigo. Ada siapa yang ingat? Christianus? Tun Ali. Tun Ali, itu Sri Naradiraja lah itu. Selek itu kan. Oke, kita ada Sang Rajunatapa. Ingat yang di Singapura tuh, yang anak dia kena sulak? Ingat? Oh, iya Ya, Cigo. itu penghulu bendahari di Singapura. Oke, next kita ada Temenggung. Temenggung, siapa contoh Temenggung? Intan. Intan ada kan? Fidel. Abigail. Hai, takkan kamu tidak tahu. Abigail. Dirna. Diana. Dena. Charlotte. Sele. Cigo. Ya, siapa ini? Cigo tidak tahu. Kamu tidak tahu Temenggung? Ya ampun, siapa yang kena marah oleh Sultan Alauddin Redsyah karena tidak berkawal masa malam ketika pencuri berlalu asap? Dialah Temenggung. Kan dia sana tuh Temenggung Seri Maharaja. Coba cek balik, Siapa nih? Rosen Cigo. Rosen, oke. Tun Mutahir itu ialah Temenggung di Melaka. Sebelum dia jadi bendahara nanti, masa dia tinggal dengan Bendahara Paduka Raja, dia diberi jawatan Temenggung. Oke, ingat tuh, tolong jangan lupa. Laksmana siapa? Sele. Mana sih Sele? Hilang. Ada yang mau jawab? Yang tua Cigo. Siapa nih? Sele Dena. Dena Lia, Dena Hang Tua. So ada Hang Tua. Nanti pada bab berikutnya kamu akan jumpa ada satu lagi Laksmana. Selepas Hang Tua meninggal dunia, dia digantikan oleh Koja Hasan. Laksmana Koja Hasan. Okey, sini Perdana Menteri kita tidak jumpa, adapun Singapura punya. Okey, Shah Bandar. Siapa Shah Bandar? Belum jumpa. So cikgu bagi tahu sajalah Raja Mendeliar. Okey, itu bangsawan. Next, kamu ada rakyat biasa. So, rakyat biasa ini seperti pedagang, buruh agama, peniaga, petani, nelayan. Okey, cikgu mau tanya. Guru agama, contoh siapa? Siapa mau jawab nih? Maulana Abu Bakar Cigo. Sebut nama, ada Rozen sedengar suara. Siapa lagi? Sele. Okey, betul. Maulana Abu Bakar, Maulana Ishaq. Okey, bolehlah. Peniaga? Sana di Singapura yang jual selepas Tuan Jana Khatib mati dibunuh, jual bikang tuh. Ada nama kah tu perempuan? Eda Cigo. Jadi dia dipanggil apa? Pedagang. Mana pedagang? Pedagang tuh dia jual dia belayar tuh kalau berdagang. Dia di sini ialah peniaga. Okey, nama dia ialah penjual bikang sahaja. Dia tidak diberi nama. Masih ingat kan? Masih ingat? Mesti lupa nih kan? Lupa? Ingat Cigo. Okey, bagus Mary. So next ialah petani. Siapa contoh petani? Angel, siapa contoh petani? Cigo Wan Empuk sama apa tuh? Yang satu lagi. Siapakah Yang ini? time jarang di Bukit Siguntang tuh Cigo. Siapakah ini? Tolong sebut nama. Sebab cikgu hanya Sele. nampak slide. Sele. Okey. Ada Wan Empuk seorang, betul. Mana Angel? Angel online kah? Angel online? Tolong tengok. Orang chat ada jawapan. Tidak Angel sini Cigo. Dia terkeluar kah? Tadi dia ada tuh. Oh, Okey. Andy, selain Wan, tadi sebut siapa Sele? Sele? Wan Empuk. Wan Empuk. Okey, Andy. Seorang lagi. Siapa nama dia Andy? Bagi ruang Andy untuk type di chat. Adrian? Cigo. Dia left. Adrian, siapa? Badang, Cigo. Badang. Masih lagi yang apa? Yang si Selek tu. Dia bilang ada 2 wanita di Bukit Siguntang yang berhumar. Dia bilang satu Wan Empuk. So yang satu lagi siapa? Anyone? Jawab. Wan Malini. Wan Malini Cigo. Okay, ada Sandra, ada Selek, ada Rex. Siapa lagi? Tujuh kan?
Oke, so sebenarnya Ya, Wan cikgu. Malini. Oke, Wan Malini dan Wan Empuk mengerjakan huma di Bukit Siguntang. Kemudian boleh juga ambil Badang, macam siapa cakap tadi Badang tuh? Badang, Adrian cakap Badang yang berhuma di Sayung, mengerjakan huma milik tuannya. Kalau nelayan ni kamu ada watak? Siapa? Raja Kasim. Pandai. Selek kah? Iya, cikgu. Pandai cikgu tekak nama kamu kan. Okey, itu lapisan ketiga rakyat biasa. Lapisan terakhir paling bawah ialah hamba. So siapa hamba yang kamu paling ingat? Siapa mau jawab? Padang. Siapa itu? Dena. Dena. Ada Badang mengerjakan huma. Tuan dia di mana? Dia hamba di mana? Hamba di Sayung. Pandai. Oh, betul, hamba di Sayung. So ada Dena, ada Sandra. Okey, betul. So next. Ini paham sudah? Paham sudah susun lapisnya? Paham, cikgu. Okay, good. So, kamu mesti tahu susun lapis ini sebab susun lapis ini dia berhubung rapat dengan mobility sosial nanti. So, kamu akan ingat ini susun lapis untuk terus ke tajuk yang akan datang, mobility sosial. So, kita continue dulu. Okey, so sekarang kita tengok, kamu sudah tahu lapisan itu dalam susun lapis masyarakat ada 4 lapisan, ada golongan raja, bangsawan, rakyat dan juga hamba. So sekarang kita tengok lapisan pertama, golongan raja. So kita tengok golongan raja. Berapa raja kamu tahu nih? Berapa orang raja kamu tahu? cikgu. 4. Enggak. Patutnya 4 lah. Sepatutnya 4 sudah yang kamu kenal. Ada mau cakap? Siapa nih? Konon-konon lah, konon-konon. Siapa nih? Sultan pertama kamu. Sultan Mansur Shah. Wih, Omar juga Sultan Mansur Shah. Siapa di belakang tuh? Raja Iskandar Zulkarnain. Ini di belakang saja kita kaji ya. Siapa tuh seorang lelaki di belakang? Muhammad. Adrian kah? Ya, saya tu. Sultan apa Adrian? Muhammad. Okey, Sultan Muhammad. Okey, betul lah. Kejap, ada orang ketuk pintu. Nampak ayat cikgu punya slide ni tidak cik ni. Sudah. Tidak boleh tayang dulu. Okey, so kita tengok. Alahai, kena scan lah ni, kena screenshot lah ni awal-awal. Okey, so kamu ada ini Sultan Muhammad Shah. Siapa nama asal dia? Nah, jawab. Raja kecil besar. Raja. Okey, selek raja kecil besar. Sandra pun mau jawab yang sama kan Sandra? Ya, cikgu. Okey, cikgu tik saja. Raja kecil besar. Okey, dia tidak turun pula cikgu punya tu. Kenapa nanti? Ini selepas Sultan Muhammad Shah, siapa? Sultan apa? Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah. Okey, Ibrahim, cikgu. ada Sele, ada Adrian. Siapa lagi satu? Dena. Dan kamu ni Mbak tolong Udah jawab, cikgu. siapa? Nanti kan kamu jawabkan, bagi tahu nama dulu. Tolong macam tu. Select cikgu Raja Sultan Muzaffar Shah. Sebab cikgu hanya nampak slide cikgu ni Cikgu tidak berapa cam suara orang lain, okey? Boleh Boleh? Oke, cikgu. Okay, good. So ini betul tadi Sultan Mansur Shah dulu salah cikgu ni. Cikgu bukan Raja Ibrahim ke cikgu? Tidak, dia kan mangkat awal. Salah cikgu ni tahu Sultan Muzaffar Shah ni. Aduh, kenapa cikgu mabuk ni? Sultan Muzaffar Shah dahulu. Okey, kemudian barulah yang ketiga Sultan. Kenapa nama dia ni dah keluar? Oh my gosh. Okey, berapa? Kenapa ini slide cikgu yang keluar sedih? Tengok ni, kamu nampak ni kah? Nampak ni? Nampak cikgu. Okey. Dapat cikgu. So kita tengok sebenarnya ini salah. Bukan Sultan Mansur Shah dahulu kan? Betul kan? Iya. Ni Muzaffar dahulu kan? Iya cikgu. Muzaffar dahulu di sini kita pindah. Okey, kemudian nama asal Sultan Muzaffar Shah ialah Raja Kasim. Okey, kamu kena tahu ni nama asal dia. So Raja Sultan Muhammad Shah itu ni Sultan Muhammad Shah. Nama asal dia ialah Raja Kecil Besar. Kenapa tidak appear tu Raja Akhir tu? Sekejap. Kita tengok. Okey, so nama asal Sultan Muhammad Shah, Sultan Melaka yang pertama, Raja Kecil Besar yang dia berpandangan dengan Nabi itu dan dia mengucapkan kalimah syahadah, kalam dia telah dikatankan. Okey.
Kemudian Sultan Muzaffar Shah atau nama asalnya Raja Kasim. Okey, kemudian ini pun tertukar gambar nih. Okey, kenapa cikgu mau juga kamu tengok dia macam tu? Sebab kadang-kadang kita nampak karakter berdasarkan gambar. Okey, kejap. Okey, so kita balik. Okey. Hey, makcik. Sorry ya. Okey, so ini Sultan Muzaffar Shah. Kita tidak ambil Raja Ibrahim, Sultan Abu Shah itu, sebab Sultan Abu Shah itu dia mangkatkan awal sekejap saja dia. Lagipun yang memerintah Melaka pada waktu itu ialah Raja Rekan. Dia punya pakcik kah? Dia punya pakcik. So oleh sebab itu selepas lagipun rampasan kuasa dilakukan oleh Raja Kasim kan bersama Srinara Diraja tu, dan bendahara yang menyebabkan Raja Sultan Abu Shah itu mati, dibunuh oleh Raja Rekan. Jadi Sultan Muzaffar Shah lah yang jadi raja, yang mana Raja Kasim bila dia jadi raja dia jadi bergelar Sultan Muzaffar Shah. Okay. Kemudian Sultan ketiga, apabila Sultan Muzaffar Shah mangkat, dia diganti oleh anak dia iaitu Sultan Mansur Shah. Nama gelaran dia ataupun nama sebenar, bukan nama gelaran. Nama sebenar Sultan Mansur Shah Raja Abdullah. Apabila Raja Abdullah mangkat ataupun Sultan Mansur Shah mangkat, baginda mewasiatkan anak baginda Raja Husain ataupun nama timangannya Raja Ahmad untuk menjadi sultan, bergelar Sultan Alauddin Riyad Shah. Di sinilah peristiwa ni. Sepatutnya abang Sultan Alauddin tu, Raja Muhammad yang bunuh Tun Besar tu yang jadi raja, tapi oleh sebab dia bunuh Tun Besar, dia dibuang ke Pahang, dihantar ke Pahang, dirajakan di Pahang. Okay, kemudian Sultan Alauddin lah jadi raja. Okay, Safa boleh ikutkan? Boleh cikgu. Okay, next kamu ada Sultan Mahmud Shah. Ini kamu belum jumpa, dan anak kemudian selepas Sultan Alauddin mangkat, putranya Sultan Mahmud Shah, Raja Muhammad ni yang jadi raja bergelar Sultan Mahmud Shah. Apabila Sultan Mahmud Shah mangkat, putranya Raja Ahmad menjadi sultan bergelar Sultan Ahmad Shah. Dan ini adalah sultan yang terakhir. Jatuhlah sudah Melaka lepas ni. So kamu lihat muka ni, daripada muka ni sebenarnya kamu boleh ingat apa sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh raja-raja ini pada zaman pemerintahan mereka. Okay, kita tengok Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah ini sebenarnya gambar yang cikgu ambil ni Sultan Muhammad yang jadi fakir Muhammad tu, tapi cikgu tidak nampak gambar lain, jadi cikgu ambil je lah. Sumbangan besar dia ialah mewujudkan undang-undang di Melaka. Undang-undang di Melaka, dia buat undang-undang di Melaka. Okay, kemudian Sultan Muzaffar Shah, apa yang dia buat? Apa yang kamu ingat bila dia ceraikan Tunkudu untuk dikahwinkan dengan Srinara, tujuan dia apa? Apa yang dia mewujudkan di Melaka? Jawab. Bagi tahu satu nama. Bagi tahu nama, jawab. Zulika? Perpaduan cikgu. Perpaduan. Okey, dia ingin wujudkan perpaduan. Okey, Rosen. Dia ingin wujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana pada waktu itu Srinara dan Tun Perak telah berbalah. Srinara ini ingat dia golongan Tamil Muslim. Jadi telah berpecah dengan Tun Perak golongan Melayu. So Sultan Muzaffar satukan kedua-duanya melalui perkahwinan. Okey, Sultan Mansur Shah, nampakkan muka Sultan Muzaffar ni macam memang muka yang sanggup berkorban saja ni. Dia rela aja muka. Muka ni muka yang sanggup berkorban punya muka. So kamu ingat, Muzaffar Shah sanggup berkorban. Okey, kemudian pada Sultan Mansur Shah kamu nampak karisma pada wajah dia tu. Nampak tu karisma. So apa Sultan Mansur Shah buat? Apa Sultan Mansur Shah punya sumbangan? Menjalin hubungan diplomatik. Menjalin hubungan diplomatik dengan Melaka dan Majapahit, Siam sama Bunda Cina. Majapahit, Cina dan juga berbaik-baik dengan Siam. Thank you Mary, cikgu ni mabuk. Okay, so nampak karisma. Kenapa dia buat hubungan diplomatik tu Mary? Untuk mengekalkan keamanan di Melaka. Okey, betul. Selain untuk mengekalkan keamanan di Melaka, dia juga ingin mengukuhkan kedaulatan negara Melaka itu sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Okey? Okey, so next kita ada Sultan Alauddin Riyad Shah. Nampak betapa beraninya muka dia ni. Okey, berani dan tegas. So Sultan Alauddin, kamu ingat dia pergi basmi pencuri di Melaka. Apa tujuan dia?
Apa tujuan? Tidak mau jawab cikgu? Anyone? Supaya apa Cigo? Dapat membasmi pencuri di sana. Yalah, kenapa dia mau basmi pencuri? Tuh soalan cikgu. Menjamin keamanan. Menjamin? Agar keamanan Melaka Ya. terjamin. Okey, betul. Untuk menjamin keamanan di Melaka. So, dia just teruskan sahaja legacy ayahanda dia dan juga dia punya moyang. Okey, dia punya nenek dan moyang dia untuk pastikan Melaka itu kekal aman. Okey, sekarang kita tengok Sultan Mahmud Shah. Pada muka Sultan Mahmud Shah ni, kamu nampak muka dia ni, muka yang happy saja kan? So kalau cikgu kan juga tengok memang muka playboy lah. Betul tak tidak? Very nampak kan muka playboy dia? Nampak muka playboy? Casanova. Bolehlah Cigo. Ada kan muka Casanova. So, kamu ingatlah Sultan Mahmud Shah ni dia ada dua sisi, positif dan negatif. Kemarin kamu sudah belajar sisi positifnya apa, sisi negatifnya ada kan? Kemarin kan? Sudah kan cikgu explain? Ya Cigo. Okay. So, apa yang paling ketara sisi negatif dia, dia mementingkan hawa nafsu. Dia ganggu isteri orang. Dia pergi jumpa dengan perempuan Tun Dewi. Ini kamu belum jumpa lah. Pada bab berikutnya kamu akan jumpa apa sikap Sultan Mahmud Shah yang begitu mementingkan hawa nafsu. Ada pelbagai. Okay, kemudian putranya Sultan Ahmad Shah. Ini kesian, pendek saja umur dia. Okay, pendek umur. So, itu serba sedikit tentang golongan raja yang kamu akan jadikan analisis untuk peranan yang kamu akan kaji. So, sekarang paham yang tadi tuan? Boleh kan dapat gambaran umum? Paham Cigo. Okay, next kita lihat golongan raja apakah dia punya peranan. So ini ya, so cikgu sebab dalam soalan, kalau soalan tu soalan tunggal, kamu mesti beri 5 isi. So cikgu pun senaraikanlah 5 peranan raja sini. 1, 2, 3, 4 dan 5. So setiap peranan ni dia ada contoh. So cikgu terus explain. Okay, so peranan yang pertama, peranan golongan raja yang pertama, mempunyai kuasa mutlak. Dia mempunyai kuasa mutlak. Erti mempunyai kuasa mutlak, dia boleh jatuhkan hukuman ke atas pesalah sesuka hati dia lah. Okay? So, apabila kita kata dia punya peranan ini, kita kena sokong dengan contoh. Kita kena sokong dengan contoh peristiwa. So, contoh peristiwa peranan raja sebagai mempunyai kuasa mutlak, Sultan Mansur Shah menjatuhkan hukuman bunuh kepada hang tuah yang bermukah dengan dayang raja. Okay, itu contoh kuasa mutlak. Okay, kalau Sultan Alauddin Riyad Shah, apa contoh kuasa mutlak? Siapa mau jawab? Bagi tahu nama, jawab. Bah cepat jawab. Tiada nggak yang mau jawab? Sultan Alauddin Riyad Shah. Tiada. Cigo, ini pendapat saya Cigo. Yes. Pasal time dia suruh Tun Mutahir pergi jaga Melaka. Itu kan Cigo. Apa kuasa mutlak dia? Oh, itu belum nampak. Belum nampak lagi di situ. So, kuasa mutlak dia melibatkan hukuman. Jadi kalau kamu tengok, waktu Sultan Alauddin Riyad Shah tu, baginda telah menjatuhkan hukuman potong tangan kan? Ada kan hukuman potong tangan? Ya Cigo. Okey, kepada siapa itu hukuman? Kepada orang yang tidak pulangkan harta curi kepada pemilik. Ya. Betul, kepada orang yang menemukan harta cicir tetapi tidak mengembalikan harta cicir itu kepada empunya ataupun tidak meletakkan harta cicir itu di balai, apa nama balai? Balai? Simpang. Balai Simpang 4. Okey, betul Sandra. Balai Simpang 4. So kalau Sandra mesti ingat sebab dulu kan contoh kita ambil Sandra hilang gelang emas kan Sandra? Okey, so kalau orang jumpa harta cicir, dia mesti pulangkan di Balai Simpang 4 atau terus pulangkan kepada pemilik kalau tahu. Tapi kalau tidak tahu siapa pemilik, hantar pergi Balai Simpang 4 untuk dituntut oleh pemilik di sana. Tapi kalau orang yang jumpa harta tu tidak hantar harta tu ke Balai Simpang 4, dia simpan dan diketahuilah, maka dia akan dipotong tangan. So itu contoh peranan raja sebagai mempunyai kuasa mutlak. Okey, begitu juga nanti kalau Sultan Mahmud Shah ada juga contoh peristiwa yang menampakkan tentang kuasa mutlak.
Contohnya apabila Sultan Mahmud Shah itu menjatuhkan hukuman bunuh kepada Bendahara Sri Maharaja kerana Bendahara Sri Maharaja dikatakan ingin melakukan rampasan kuasa. Itu contoh kuasa mutlak. Okey, yang kedua sebagai lambang perpaduan. Bila lambang perpaduan macam Rozen cakap tadi, tujuan Muzaffar Shah ceraikan Tunkudu untuk dikahwinkan dengan Sri Naradiraja adalah untuk mewujudkan perpaduan. So betul lah. So bila kita kata lambang perpaduan, raja sebagai lambang perpaduan, ingatlah Sultan Muzaffar Shah. Ingatlah yang dia ceraikan permaisuri dia untuk tamatkan perbalahan di antara Sri Nara dan Tun Perak. Okey, faham kan? Faham? Paham, Cikgu. Paham, Cikgu. Okay, Paham, next. Cikgu. Yang ketiga, mengetuai hubungan diplomatik. Siapa? Sultan Mansur Shah. Apa dia buat? Dia mengetuai hubungan diplomatik ke Majapahit untuk meminang Raden Galuh Emas Ayu. Betul bahkan ini kan nama tu Puteri Majapahit kan yang jadi permaisuri Sultan Mansur Shah? Betul kan? Ya, Cikgu. Betul lah, jangan salah. Okey. Okey, so Baginda sendiri pergi ke Majapahit. Bukan dia utus orang, tapi Baginda sendiri pergi ke Majapahit bersama rombongan. So itu artinya mengetuai hubungan diplomatik. Okey, yang keempat, ini kamu belum jumpa, melantik pembesar negeri. Melantik pembesar negeri. Contohnya Sultan Mahmud Shah telah melantik Tun Mutahhir sebagai Bendahara Melaka dengan gelaran Bendahara Sri Maharaja. Ataupun kamu boleh juga ambil watak Sultan Muzaffar Shah melantik Tun Perak sebagai Bendahara Melaka dengan gelaran Bendahara Paduka Raja. So kita just boleh tambah di sini. Kita tambah. Okey, kamu faham tu kan macam mana raja tu dia mempunyai berperanan untuk pelantik pembesar negeri. Okay, kamu baca tu contoh. Okay, sini Sultan Muzaffar telah melantik Tun sini Perak sebagai Bendahara Melaka bergelar Bendahara Paduka Raja. Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham? Bisa ngerti? Boleh, Cikgu. Alhamdulillah kalau faham. Senang saja kan Mary? Betul kan tidak? Ya, kalau sudah karena tersusun begini. Kalau susun begini dia sangat senang mau faham. So ingat mau lantik pembesar negeri, kamu boleh ambil juga Sultan Muzaffar Shah melantik Tun Perak sebagai Bendahara Melaka dengan gelaran Bendahara Paduka Raja. Okay, kemudian yang kelima sebagai Ketua Angkatan Tentera. Yes. Ya. Yang meminang Raden Galuh Emas Ayu itu bukan apa istri dia? Oke, ini yang cikgu ragu-ragu Si nih. Raden Galuh Cendrakirana. Yes, betul. Ini yang cikgu lupa cek balik nih. Raden Galuh Cendrakirana. Terima kasih. Raden Galuh Emas Ayu tu ialah ibu Raden Galuh Cendrakirana. Betulkah? Yang kawin dengan Ki Mas Jaya kan? Betulkah? Saleh? Nada mau respon cikgu, kesian cikgu. Tidak tahu, Cikgu. Okey, siapa yang respon cikgu tadi tu? Selek bahkan? Selek kah yang betulkan tu? Ya. Okey, Selek, thank you. Memang Raden Galuh Ya. Cendrakirana tu yang kahwin dengan Sultan Mansur Shah. Raden Galuh Emas Ayu tu kalau kamu rujuk dalam episod sebelumnya yang dia kahwin dengan apa tu? Ki Mas Jaya yang hanyut, yang diambil oleh si penyadap tu. Malang membawa tua 112, 115. Okey, cuba kita tengok. 115. Oh, Raden Galuh Awi Kesuma. Raden Galuh Awi Kesuma. Entah dari mana cikgu dapat tu nama tadi. Okey, berapa? Thank you. Thank you, Saleh. So, itu so mengetahui hubungan diplomatik, Sultan Mansur Shah mengetahui hubungan diplomatik ke Majapahit untuk meminang Raden Galuh Cendrakirana, Puteri Majapahit. Okey, melantik pembesar sudah. Kelima, Ketua Angkatan Tentera. Sebagai Ketua Angkatan Tentera. So, contohnya Sultan Mahmud Shah telah mengetuai Angkatan Tentera Melaka melawan Perenggi. So, ini kamu belum sampailah bab ni, tapi cikgu beritahu saja, okey, supaya kamu sedia maklum.
So ini 5 peranan golongan raja. 1, mempunyai kuasa mutlak. 2, sebagai lambang perpaduan. 3, mengetuai hubungan diplomatik. 4, melantik pembesar negeri. 5, ketua angkatan tentera. Okey, so golongan raja kamu itu dalam contoh kamu bagi tahu siapa watak dia dan apa yang membuktikan dia ada semua ni peranan ni. Okey, so kalau kamu tengok watak raja cikgu pelbagai. Sultan Mansur Shah, Sultan Muzaffar Shah, kemudian Sultan Mahmud Shah ataupun Muzaffar Shah, kemudian Mahmud Shah. Okey, kamu tidak boleh ambil satu orang raja sahaja untuk kaji. Sebab memang tidak akan cukup contoh kamu kalau semua ini untuk seorang raja. Okey, itu golongan raja. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tiada, Cikgu. Okey, katakanlah cikgu keluar. Gua mau masuk golongan bangsawan. Kelas kita sampai jam berapa, Mary? Macam sampai 8.50, Cikgu. 8.50 ah. Okey, so kita teruskan dahulu. Okey, peranan golongan bangsawan, kamu tahu tadi golongan bangsawan kamu terdiri daripada, sebut siapa-siapa watak dia, siapa dia punya jawatan, sebut. Sri Bendahara, Intan Bendahara. Bendahara Paduka Raja, Okey. Seri Naradi Raja. Okey, cukup. Begini saja. Sebut jawatan saja. Bendahara 1. Selain bendahara apa? Laksamana, Laksamana. Lagi? Penghulu Bendahari, Siapa itu? Penghulu Bendahari, Siapa cakap penghulu bendahari ni? Syabandar. Rosen. Rosen. Dena, Okey. Penghulu bendahari. Lagi? Temenggung. Temenggung. Betul. Sandra. Lagi? Satu lagi. Perdana Raja. Menteri. Zulika kah tu? Bukan. Yang kita ada bincang tadi. Raja Mendelir. Perdana Menteri ada. Perdana Menteri ada, tapi kita tidak ada watak contoh yang kita ingin jadikan contoh. Okey. Raja Mendelir tadi juga dah sebut. Dia golongan apa itu? Siapa dia tu? Syah Bandar. Yes, siapa itu yang jawab Syah Bandar tu? Teresa. Teresa. Betul, Syah Bandar. Okey, so sekarang kita masuk. Okey, ingat kalau soalan itu umum tentang golongan bangsawan, maka apa yang kamu buat ialah kamu mesti keluarkan dahulu siapa watak-watak golongan bangsawan. So ni cikgu tayang sajalah so kita kejar masa. Okey, so inilah Mana handsome? Mana kamu suka? Mana kamu suka ni na handsome? Hang tua lah cikgu. Ya kan hang tua kan? Laksamana hang tua. Si Rosen suka Nina tuh. Syah Bandar Raja Mendelir kan Rosen? Mak. Alamak. Kalau si Mary akan Boleh suka tim juga. perak nih. Okey. Tapi sebenarnya gambar ni cikgu ambil dari Google Image. Jadi cikgu pun tidak pastilah sama ada ini watak sebenarkah macam mana. Kalau Tun Perak memang jelas inilah. Cuma penghulu bendahari juga tidak yakin ini dengan Temenggung. Hang tua pun memang ini memang betul. So kenapa muka Syah Bandar tu begitu? Sebab dia memang keturunan Tamil Muslim. Okey. Dia bukan orang Melaka ni Raja Mendelir. So kita pergi seperti kita kata tadi, dalam golongan bangsawan kamu mesti tahu jawatan dia. Kamu mesti tahu ini, kamu bukan bagi tahu nama dia. Nama ni kamu guna dalam contoh, tapi untuk analisis tugas kamu mesti bagi tahu jawatan dia. Bendahara, penghulu bendahari, Temenggung, Laksamana dan Syah Bandar. Lepas tu bila kamu turunkan contoh, baru kamu bagi tahu siapa watak bendahara tu Okey, Tun Perak sama Bendahara Tun Mutahir, Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir. Kemudian kalau penghulu bendahari, okey kita ada Sri Naradi Raja, kita ada Sang Rajuna Tapa. Itu kamu mesti ingat. Mesti kamu ingat. Kemudian kalau Temenggung dalam Sulalatus, setakat ini Temenggung yang kamu jumpa ialah Tun Mutahir. Tetapi nanti di hujung kamu akan selepas Tun Mutahir ini dilantik menjadi bendahara, maka anak dia yang jadi Temenggung. Temenggung Tun Hasan, nama dia Tun Hasan. Okey, kemudian Laksmana, kamu ada Laksmana Agung, Hang Tua. Apabila Hang Tua meninggal dunia, dia digantikan oleh Laksmana Koja Hasan. Kemudian Syah Bandar, satunya ni kita kaji ini saja cukup. So faham, tolong faham. Kalau soalan susun lapis masyarakat golongan bangsawan,
ketahui dulu apa jawatan yang ada dalam golongan bangsawan. Ini semua, 5 nih. Setelah itu baru kamu analisis peranan bagi jawatan-jawatan ini. Okey, boleh faham? Cikgu, BSM itu apa cikgu? Sorry. Okey, BSM ni Bendahara Seri Maharaja. Okey. Oke, thank you cikgu. Okey, thank you. Okey, faham dulu ya gambar ni, fahamkan maksud cikgu tu. Ketahui dulu jawatan. Okey, jawatan ini akan jadi fakta kamu. Okey, kadang-kadang dia jadi fakta, kadang-kadang dia akan menjadi soalan tunggal. Dia bilang bendahara. Okey, apakah peranan bendahara 25 markah? Contohlah, dia tidak akan tanya apa peranan bendahara. Of course lah, ayat dia lebih panjang. Jadi kamu kena fokus, okey, bendahara hanya ada 2. Bendahara Paduka Raja dan juga Bendahara Seri Maharaja. Itu kalau dia fokus ini. Kalau soalan itu umum, dia bilang berdasarkan teks Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, huraikan peranan setiap susun lapis masyarakat golongan bangsawan. Huraikan peranan golongan bangsawan. Jadi kamu akan bagi 1 peranan bendahara, 1 penghulu bendahari, isi ketiga peranan temenggung, isi keempat peranan laksmana, dan isi kelima peranan syah bandar. Okey, mahu tidak mahu kamu mesti tahu peranan setiap setiap golongan inilah. Okey, faham kan? Faham? Paham cikgu? Paham, cikgu. Paham cikgu. Ada soalan? Di ruang chat ada apa-apa soalan? Tidak cikgu. Okey, so cikgu teruskan. Kamu tidak soalan? Tidak juga. Alright, so cikgu Cikgu, continue. sorry. Ya, Cikgu, Rosen. jadi beza dia Koja Baba dengan Koja Hasan di lain tempat ke cikgu? Atau Koja Baba dia bukan laksamana. Hello? Hello cikgu? Hello, ya, Rosen. Koja Baba dia bukan laksamana. Dia adalah antara Hulu Balang Melaka yang ikut berjuang bersama-sama laksamana dahulu yang di bab-bab sebelum ni lah. Okay? Tapi dia bukan laksamana. Okay? Tapi dia di Melaka lah kan cikgu? Ya, di Melaka. Yang dia menerima gelaran Akhtiar Muluk tu kan, dia memang di Melaka. Tapi dia orang lain ya. Oh, Cikgu, oke. Ya, Mary. yang gelaran Akhtiar Muluk tuh itu nama dia kah atau gelaran? Gelaran. Oke cikgu. Cek balik dalam buku teks gelaran. Oke, so kita teruskan. Oke. Oke, kita teruskan. Oke, so ini adalah peranan golongan bangsawan. Ingat sekarang golongan bangsawan. So lihat di sini cikgu beri bendahara, penghulu bendahari, temenggung, laksamana dan syah bandar. Oke, maybe apa cikgu buat? Cikgu kasih tukar color dulu lah untuk yang ini. Sekejap ya kamu orang. Supaya nampak apa yang cikgu ingin katakan. So, kamu nampak di sini, cikgu ada jawatan untuk golongan ini. Lepas tu, cikgu nyatakan apa dia punya peranan. Okey. Sekejap. Sabar kamu orang ya. Sabar itu separuh daripada iman. Seperti dalam nilai Islam yang kamu belajar kemarin. Hese. Okey, so kita teruskan. Okey, so lihat ini. So yang warna merah itu ialah dia punya jawatan, warna hitam ini di sini ini adalah dia punya peranan. Okey, cikgu tukar lagi lah color. Okey, biru itu ialah peranan. Okay, kita bagi sekejap. Sabar kamu orang jangan kamu marah-marah cikgu Okey, sekejap supaya lebih jelas. Right. Cikgu, Ya, Mary. yang tadi yang cikgu bilang Raden Galuh Emas Ayu itu Putri Majapahit yang si Raja Melaka mau kawin. Terus time itu masa dia kawin yang ada si Hang Tua main tombak, terus Yang dia macam mau kawin bisnis sapu siapa? punya Dia mau kawin dengan siapa? Raden Galuh Emas Ayu. Jadi maksudnya betul lah cikgu mula-mula tu? Tapi saya tidak ingat siapa yang kawin cikgu, siapa yang Okey, raja, sekarang siapa yang di muka kawin. surat berapa kamu ni?
Ini saya ingat yang Sam satunya cerita, Cikgu. Oke. Buang yang sana itu dalam cerita Permata Sastra, buang. Jangan lagi pakai. Tidak pakai Oke. sudah tuh. Oke, so kita mesti berpandukan dalam buku teks Sulalatus sudah sekarang. Oke, coba kita Tapi ada di Sulalatus lah, Cikgu. Tapi saya tidak ingat siapa raja dia. ya sekejap kita tengok dulu jalin hubungan muhibah. Sekejap. Mana si Selek tu? Ya, Cikgu. Sultan Mansur Shah pun berkahwinlah dengan Raden Galuh Cendra Kirana. Okey, betul 127 Sultan Mansur Shah ni kahwin dengan Raden Galuh Cendra Kirana. Betul lah Selek bagi tu. 127. Okey. Kita punya sini tadi mana? Mana kita tadi tu Ni. Okey, ini betul tiada masalah. Okey, Mary, ada apa-apa nanti kita bincang di grup lah Oke, Cikgu. Okay, so kita teruskan dulu ni sebab kita kejar masa. So ini adalah peranan golongan bangsawan. So yang pertama ada bendahara. Ini yang warna merah, ingat yang warna merah ni ialah jawatan ataupun golongan bangsawan. Kamu dalam golongan bangsawan ada bendahara, penghulu bendahari, temenggung, laksamana dan syah bandar. Kamu keluarkan dahulu golongan itu baru bagi tahu apa tugas dia. Golongan, tugas, golongan, tugas, golongan, tugas, golongan, tugas. Baru sokong dengan contoh lah. Okey, so bendahara dia sebenarnya ada banyak peranan. Salah satu sahaja cikgu ambil sebagai penasihat raja. So contoh peristiwanya, bendahara Paduka Raja Tun Perak menasihatkan Sultan Mansur Shah agar membatalkan niatnya menyerang Pahang tetapi mengutus Laksamana Hang Tuah ke Pahang berhubung peristiwa pembunuhan Telanai Terengganu. Okey, itu nasihat bendahara Paduka Raja. Apabila Sultan Mansur Shah ingin menyerang Pahang, kerana Pahang kan Raja Muhammad tu kalau kamu masih ingat, dia bunuh Telanai Terengganu, lepas tu dia ingin serang Melaka dan juga langgar Balairung Istana Melaka tu dengan menggunakan kuda dia. Okay? Jadi apabila diketahui oleh bendahara Sultan Mansur Shah, adik dia ni Sultan Mansur Shah, adik Raja Muhammad tu, maka Sultan Mansur Shah pun ingin menyerang. Ni betul kan ni cikgu ni Sultan Mansur Shah? Betul kan? Betul kan? Kenapa cikgu bingung sebenarnya? Sekejap. Adakah cikgu salah? Bukan Sultan Alauddin Riyad Shah, Kak, Cikgu. Macam Sultan Riyad Shah tu juga. Sini kan cikgu salah kan? Memang cikgu Iya. salah kan? Itulah cikgu terfikir pun Sultan Alauddin ni. Sekejap, di mana itu? Sekejap. Ditolak bumi Melaka, ujung tanah. Macam gema pembunuhan Telanai Terengganu. Ya, muka surat berapa? 182. Thank you, Mary. Kita tengok dulu. Cikgu takut cikgu salah ni. Nanti cikgu. 182. Memang Sultan Alauddin kan? Iya, Cikgu. Okay, so cikgu betul. Bukan Muhammad, tidak ada cikgu. Mary, muka surat berapa? Kenapa cikgu tidak jumpa ni? Nanti saya kasih tahu, Cikgu. Nanti saya sedang cari. Saya pun sedang cari. Sekejap kita sama-sama cari. Cikgu bukan Sultan Muhammad gitu ya. Tidak. Itu di Pahang. Nama Sultan Muhammad tu Sultan di Pahang. Oh. Kenapa cikgu terhenti ni Sultan Muhammad? Sultan Alauddin yang memang baginda lah ni. So kita betulkan sini. Minta maaf lah, cikgu ada kesilapan sini. Sultan Ada jumpa Mary? Sedang mencari, Cikgu. Tapi memang pada zaman ni pemerintah dia ialah Sultan Alauddin Riyad Shah. Iya, Cikgu. Okeylah, memang Sultan Alauddin. So kita teruskan. Makasih Mary sebab alert. Okay, so Bendahara Paduka Raja menasihatkan Sultan Alauddin Riyad Shah
agar membatalkan niatnya untuk menyerang Pahang. Sebab ini nanti akan merugikan mereka sendirilah. Sebab Pahang dan Melaka itu bersaudara. Sebaliknya utuslah Hang Tuah ke Pahang. Okay. So ini kamu tahu apa yang terjadi di Pahang, kamu tahu. So peristiwa ada inilah menjadi penasihat raja. Okay. Kalau kamu ambil peranan dia sebagai pemangku raja pun boleh. Kalau kamu kata saya ingin ambil peranan bendahara sebagai pemangku raja. Okay, ada. Pemangku raja, Tun Perak jalankan tugas sebagai pemangku raja sepanjang keberadaan Sultan Mansur Shah di Majapahit. Nah, itu pun boleh, tidak masalah lah. Oke, sekarang kita pergi ke penghulu bendahari, peranan dia menjaga harta dalam perbendaharaan negara. So, dalam peristiwa di Singapura misalnya, Cikgu ambil watak Sang Raju Natapa, penghulu bendahari Singapura yang bertanggung jawab mengawal keperluan beras dalam negara, telah memperdaya kononnya tiada beras dijual dalam negeri, menyebabkan tentera Singapura letih dan kelaparan lalu dikalahkan oleh Majapahit. Kamu masih ingat rasanya Sang Raju Natapa membelot kepada Raja Singapura kerana putrinya telah dipermalukan di halayak, disulak di hujung pasar. Kemudian dia mengutus surat belot kepada Majapahit, suruh Majapahit serang Singapura. So ketika tentera Singapura berperang menentang Majapahit itu, tentera Singapura ini kelaparan, lalu disuruh cari beras untuk bagi makanan kepada tentera ini di seluruh negeri. Raja Singapura suruh cari beras, berapapun harganya, beli sahaja. Tetapi kata penghulu bendahari, tiada beras yang dijual. Okay, so itu contoh jawatan penghulu bendahari. Faham? Faham? Paham, Cikgu. Okay, thank you. Ketiga, kamu ada Temenggung. So, Temenggung kamu ini Sri Maharaja Tun Mutahira. Peranan Temenggung adalah mengawal keselamatan dalam negeri. Contohnya, Temenggung Sri Maharaja Tun Mutahir bertanggungjawab melakukan kawalan pada waktu malam untuk memastikan kegiatan pencuri yang berleluasa di Melaka dapat ditangani. Okay, ini contoh dia. Dia buat kawalan pada waktu malam. Dia perketatkan kawalan pada waktu malam, okay, untuk memastikan kegiatan pencuri itu dapat ditangani. Kemudian yang keempat ada Laksamana. Laksamana ini peranan dia adalah sebagai pengawal pribadi raja. Contohnya, Hang Tuah telah menjadi pengawal pribadi Sultan Mansur Shah untuk memastikan keselamatan baginda sepanjang keberadaan baginda di Majapahit. Okay. Kemudian yang kelima ada Watak Syah Bandar. Peranan dia adalah mengurus pedagang. Contoh, Watak Syah Bandar, Raja Mendeliar tadi, yang mengurus para pedagang di Melaka telah berbalah dengan seorang saudagar yang bernama Nina Suradewana, lalu dibicarakan, kenapa ini? Oleh Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir. Di sinilah bermulanya detik hitam kepada Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir apabila dia difitnah oleh Raja Mendeliar. Okey, cuba lihat ni 5 golongan bendahara, penghulu bendahari, Temenggung, Laksamana, Syah Bandar, 5 peranan, 1 untuk setiap golongan dan contoh untuk setiap peranan untuk setiap golongan. Okey, boleh difahami? Boleh difahami? Boleh, Cikgu. Okey, bagus. Betul-betul faham? Tidak soalan? Tiada, Cikgu. Okey, kalau tidak kita teruskan. Okey, sekarang kita lihat fokus kepada watak golongan bendahara. 1 saja. Kalau tadi kita lihat secara umum golongan bangsawan ada 5. Kamu ada bendahara, penghulu bendahari, kamu ada Temenggung, kamu ada Laksamana, kamu ada Syah Bandar. Tapi sekarang cuba kita lihat apa peranan bendahara. Okey, apa peranan bendahara? Apa 5 peranan bendahara? Sebab kadang-kadang soalan boleh tanya tentang peranan bendahara secara umum. Okay. So, kita lihat. Ini peranan bendahara. So, kamu kena ingat, bendahara kamu hanya ada 2 yang menonjol di sini, iaitu Bendahara Paduka Raja Tun Perak dan juga Bendahara Seri Maharaja. Okay. Cikgu ambil itu yang paling dominan. So, peranan pertama sebagai penasihat raja. Macam tadi Cikgu cakap, Bendahara Paduka Raja menasihatkan Sultan Mansur Shah agar membatalkan niatnya menyerang Pahang. Okey, ini Cikgu kita betulkan terus. Menasihatkan Sultan Alauddin Riayat Shah. Alauddin Riayat Shah. Okey, bukan Sultan Mansur Shah.
Sultan Bendahara Paduka Raja menasihatkan Sultan Alauddin Riyad Shah agar membatalkan niat serang Pahang. Ini cikgu tidak ulas lagi lah sebab tadi sudah kita bincang. Kemudian peranan kedua sebagai pemangku raja, Tun Perak jalankan tugas sebagai pemangku raja di Melaka sepanjang pemergian Sultan Mansur Shah ke Majapahit. Artinya Tun Perak jalankan tugas sebagai raja ketika Raja Sultan Mansur Shah ni tiada di Melaka. Artinya Tun Perak lah jadi raja di situ. Dia menjalankan tugas raja. Ketiga, ketua sebagai ketua Turus Angkatan Tentera. Terus kamu ingat peristiwa Tun Perak mengetuai angkatan perang menentang Siam. Ada 2 kali. Satu dengan Awi Dicu, satu dengan Awi Cakri. Dan di sini digambarkan tentang kebijaksanaan Tun Perak itu mengatur strategi perang. Nih ingat terus. So sebenarnya peranan itu dia jelas digambarkan menerusi peristiwa-peristiwa yang ada dalam teks Sulalatus Salatin. Itu pentingnya kamu mesti faham jalan cerita. Kalau kamu tidak faham, kamu tidak boleh gambarkan pun apa sebenarnya peristiwa dan macam mana kamu mau bagi ini contoh. Tapi bila kamu faham peristiwa, maka kamu akan dapat keluarkan contoh untuk ini. Maksudnya kalau kamu buat nota ringkas, kalau kamu berani lah, tapi kalau cikgu tidak galakkan lah. Kalau kamu buat nota ringkas, artinya kalau kamu ada ini sahaja pun, peranan ini, fakta ini, contoh itu kamu tidak beri pun tidak apa. So, peristiwa itu dia sudah ada melekat di sini, sebati dengan diri kamu, di minda kamu dan di hati kamu. So, kamu sudah tahu, kamu sudah hadam jalan cerita. Kamu sudah tahu apa yang berlaku di sekitar watak Bendahara Paduka Raja. So, bila cakap penasihat, dia nasihatkan Sultan Alauddin jangan serang Pahang. Pemangku raja, dia jalankan tugas pemerintahan di Melaka semasa Sultan Mansur Shah di Majapahit, pergi meminang putri Majapahit. Ketua Turus Angkatan Tentera, dia serang Siam. 2 kali dia serang Siam, dia ketua Turus Angkatan Tentera, tapi pada kali kedua itulah yang dia jadi ketua Angkatan Tentera. Dia lantik dan pilih raja. Yang dia cakapkan dia tidak mau berajakan Raja Muhammad sebab Raja Muhammad bunuh anak dia Tun Besar. Sebagai hakim. Ini mungkin kita belum sampai, jadi kamu tidak tahulah. So, 1, 2, 3, 4 paham kan? 1, 2, 3, 4. Paham kan? Paham, cikgu. Very simple. Percayalah cikgu. Kunci utama untuk kamu skor KMK untuk soalan ini, sebenarnya ini saja. Kamu mesti faham ini. Itu sebab kita mesti bincang, kita mesti cintai teks ini. Faham betul-betul isi cerita. So, bila kamu ikut Google Meet, kelas kita memang boleh bincang dan kita senang bantu kamu untuk faham. Yang kelima kita tengok hakim. Ini kamu belum sampai. Bendahara kamu ialah Bendahara Sri Maharaja. Apa berlaku? Dia menjalankan perbicaraan ke atas Tun Perpati Hitam dan seorang dagang. Jadi Tun Perpati Hitam yang berlaku biadab di hadapan Bendahara Sri Maharaja akhirnya dibunuh oleh Laksamana. Ini sejak kamu belum sampai. Yang 4 ni kamu sudah tahu. Ada soalan? Ada soalan? Tiada, cikgu. Senang faham kan, Mary? Iya, mudah untuk difahami. Mudah difahami. So, ini bendahara. So, kita tengok Laksamana pula. Laksamana kamu ada 2. Kamu ada Hang Tua dan kamu ada Laksamana Koja Hasan. Tapi cikgu tidak gambar Koja Hasan. So, ini pula peranan Laksamana. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, kamu mesti hafal 5 peranan. Sebab kalau keluar tiba-tiba soalan tunggal tentang Laksamana, kamu hanya tahu 2, habislah 2 saja kamu punya isi. Hilanglah markah kamu 15 kan. So ini ada yang cikgu tidak tertulis ayat, nanti kamu boleh carilah. 1, peranan dia ialah sebagai pengawal pribadi raja, yang dia pergi Majapahit, iring Sultan Mansur Shah. Kemudian dia mengetuai utusan, Sultan Mansur Shah utus Hang Tua ke Pahang tentang peristiwa pembunuhan Telanai Terengganu. Kemudian ketiga, dia menjaga negeri daripada ancaman musuh sama ada di darat atau di laut, yang dia kawal Sungai Ujung daripada dirosakkan oleh Semerluki. Cikgu rasa dan cikgu haraplah kamu masih ingat Semerluki yang merosakkan banyak kawasan jajahan takluk Melaka kerana ingin mencari isteri yang secantik isteri ayahnya. Kan masih ingat kan tuh? Ibu bongsu dia. Dan selain itu,
Kami punya kelas habis 8.45 pula, Cikgu, bukan Oh, okey. 8.50. Baik. Cikgu tayang sejalan ya, cikgu tayang ni. Oke. Okey, kemudian memikul pedang, menemani bendahara ketika menjalankan perbicaraan. Ini kamu belum jumpa watak kamu ialah si Laksmana Koja Hasan. Okey, Laksmana Koja Hasan. Cikgu tiada di sini. Okey, sini ya, Laksmana membunuh Tun Perpati Putih. Okey, nampakkah dia menemani? Okey, kemudian ini last ah. Kalau peranan setiap susun lapis secara umum, jadi kamu bagi raja, bangsawan, rakyat dan hamba. Oleh sebab kamu hanya ada 4 lapisan masyarakat, jadi ada satu lapisan tu kamu boleh bagi 2 jawatan lah. So kamu boleh ambil bangsawan tu, kamu boleh ambil bendahara 1 peranan dan laksamana 1 peranan. So dia akan jadi beginilah. Okey, bagi tahu 1 peranan raja, 2 golongan bangsawan, bendahara sebagai pemangku raja, laksamana sebagai pengawal pribadi raja, rakyat sebagai guru agama, hamba menyumbang tenaga kepada tuannya, sokong dengan contoh peristiwa. Okey, faham kan? Paham Cikgu. Sial, macam terpaksa faham. Macam terpaksa faham je tu. Ini ialah contoh soalan lah, contoh soalan. So, itu sahaja untuk hari ini. Semoga harapan cikgu lah semoga kamu dapat ikut pembelajaran cikgu ni dengan jelas lah. Okay, so sebelum berpisah, mari kita ambil gambar dahulu. Ada apa-apa soalan? Mari kita ambil gambar dahulu. Siapa cikgu kamu lepas ni? Mued? Ya, Cikgu, Mislat. Okay, so jom kita ambil gambar dulu sekejap. Mary tolong ambil boleh? Boleh, Cikgu. Okay. Okay.